Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kat rumah, nak jawab salam? Waalaikumsalam, sir. Okey. Okey. Oh, Wassalam. salam. Okey. Kau jangan pergi mana-mana, Syarul. Kau kena duduk rumah. Jangan sampai ke mama. Kita InsyaAllah. tampar muka kau. Wanted kat mama. Okey. So, hari ni memang sains sengaja gabungkan form 4 dengan form 4 sebab hari ni saya nak buat soalan form 4 lah. Okey, sebab lama dah kita tinggalkan soalan form 4. Saya pun dah dapat model soalan untuk taraf SPM lah. So kita akan buat satu-satu seperti mana yang kita dah buat online sebelum ni. Kita akan buat satu-satu, kita akan bincangkan satu-satu. Okey, syarat ada masalah teknikal, tak ada masalah teknikal dekat fizik. Macam orang dapat lepas dari 10-14 soalan je fizik. Sebab saya buat penerangan. Jadi saya harap dengan sains tu samalah. Tak faham? Bagi tahu, kita terus bincang dia terus. Apa ni kena tahu terus. Tak nak simpan. Tak apa, tak habis 40 soalan pun tak apa. Yang penting ialah orang kena faham setiap satu tu apa makna dia. Okey? So ini adalah step pertama. Setarget sebelum SPM kena lepas 3 set. So maksudnya chances untuk korang dapat A akan tinggi lah kalau kita lepas 3 set tu. Terutama untuk budak SPM lah. Okey. Budak form 4 ni jadi pendedahan untuk korang lah soalan dekat SPM. Okey. So kita ada paper 1. Hari ni saya nak fokus paper 1. Kita akan buat paper 1 sampai habis. Kalau minggu ni tak habis, sambung minggu depan lagi. Sampai habis. Itu matlamat dia. Bukan hari ni habis. Kalau hari ni habis, korang pergi sekolah lah. Sekolah dia akan habiskan sendiri. Kalau saya bukan satu tapi kenapa dia bukan start nak habiskan hari ni. Okey, jom. Saya akan tanya seorang-seorang. So, kita mulakan dengan orang kat rumah dulu lah ya. Okey, Alif Daniel. Tolong bacakan soalan nombor 1, Alif Daniel. Bagi jawapan. Antara yang berikut yang manakah digunakan untuk melindungi hidung dan mulut daripada terhidu bahan kimia mudah meruap? Apa jawapan dia? Sekarang ni kami tengah pakai. Face mask. D jawapan dia top. Face mask. Kan? Korang tu tak nak sebut dah topi muka. Sebab dah terbiasa sebut face mask. Okey. Sebenarnya face mask ni dah digunakan sebelum ni dah Kak. Patutnya kena guna kat Mamai. Tapi Kak Mamai pun tahu Kak tak guna. Betul? Tak guna. Sekarang dah banyak guna dah. Dulu face mask ni hanya ada macam warna putih, warna biru, artis-artis pakai tu je. Tak ada warna hitam, warna kelabu, warna biru, warna pink, warna peach, warna kelabu tanjing, semua ada. Kan? Semua warna tak ada. Sekarang macam-macam warna. Kau nak tekan topi, pergi Iko pun ada jual, pergi DIY pun ada jual, semua ada jual. RM2 pun ada. Semua keras tak keras je lah. Kan? Okey. Yang macam ni, macam saya pakai ni kan style Korea sebab Korea pakai kita pun nak beli. Konon-konon macam Korea lah, tapi boleh gelap juga. Okey, alright. Sebab di Islam muka orang Korea kan. Kalau Islam muka tu memang tak ada orang nak beli. Okey, so kita tengok nombor 2, Syarul. Cepatlah Syarul. Betul. Buat bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki. Apa bahan yang boleh dibuang dalam sinki selain daripada mi goreng? Jawapannya C. C jawapannya. Jawapan dia C, betul lah. Asid lemak. C betul lah. Betul lah. Kau ni betul-betul lah ni. Sila-sila kau keluar kau. Okey, asid lemak kita tak boleh buang asid yang kuat lah. Asid lemak. Kalau korang ni, korang masukkan asid yang kuat tu dalam tu, habis belikan. Kan, nanti korang belikan kat Tesco, kau belikan kat Ekosif, kan kurang kepala, kan kurang badan, kan ekor, macam ekor kucing. Kan? Jadi, tak boleh. So, ni bahan yang boleh dibuat. Asid lemah ni asid yang tidak memberi kesan yang mudarat yang besar. Okey?
Kesan jarak yang besar. Okey. Logam berat tak boleh. Logam berat ni kita kena tanam. Bahan meruap pun tak boleh. Bahan meruap ni macam ada apa yang kita cair tu. Kalau kita bau dia, sakit kepala. Bukan makan upamol kan. Tekan kan, kelas tinggi tekan. Lepas tu sisa pekerja pun tak boleh. Buang dekat sinki. Sisa pekerja macam tu lah. Najis. Kau buang dekat sinki. Ya kelakar. Okey. Aziz. Nombor 3 Aziz. Dia pun tengah polisi juga ni. Aziz. Ya, sir. Okey, baca nombor 3. Ada satu menunjukkan satu kategori bahan sisa biologi. Apa tu? Kita ada picture gari kan? Betul? Apakah prosedur operasi standard untuk melupuskan bahan ini? Prosedur operasi standard untuk melupuskan bahan ni. Okey Aziz. Mana satu jawapan dia? Sekejap saya. Adakah kita simpan kat bilik berhawa dingin? B. Apa jawapannya? B. Dibungkus dalam plastik biobahaya. Plastik biobahaya tu warna apa? Plastik biobahaya. Warna kuning tu. Dekat hospital tu. Hospital klinik. Dia ada plastik warna kuning. Korang boleh beli plastik tu. Tak kat rumah. Kau buka tu sampah. Nanti saya nak buka depan. Bahaya semua lah. Okay. Plastik tu memang korang buang tu sampah, saya rasa orang yang ambil sampah pun takut lah. Dan ambil. Okay. So, jawapannya bukan B. Okay. Dia kena masukkan dalam bekas-bekas yang tidak perlu di autoclave. Bekas-bekas yang tidak perlu di autoclave. Kenapa kita ingat buang kat plastik biobahaya ni? Memang korang biasa tengok kat kita. Dia buang macam tu. Tak, dia ada bekas. Kenapa tak boleh buang macam tu saja? Sebab dia kan benda tajam tu. Saya tahu kalau siapa pergi vaksin tu dia nampak dia buang macam tu je. Tapi kalau korang perasan ni, dia bekas, dalam bekas kuning tu, dia ada satu bekas warna putih. Itulah kita panggil bekas-bekas. Plastik biobahaya tu berada dalam bekas tu. Jadi dia bukan dalam buangan plastik biobahaya tu, dia dibuang dalam bekas pas tu. Sebab dia ada benda-benda tajam. Okey, nanti dia akan bawa ke tempat lupusan macam kat Radicare belakang tu. Radicare kat Jalan Wazau. Tak tahu, kau pergi ronda sendiri lah dekat Kayaba. Kayaba pun tak tahu. Radicare ada lori hijau putih. Dia dekat belakang ni, dekat tempat kita. Tempat pelupusan sisi-sisi macam tu. Dia tahulah dia bakar ke, ada cara dah, ada cara dia. Okey? Kita ke nombor 4. Okey, Pak Isyabil, nombor 4. Antara yang berikut, yang manakah merupakan langkah yang betul untuk mengurus kemalangan yang melibatkan tumpahan bahan kimia? Kita buat apa ni? First kali, kita nak buat apa? First kali. C. C, jadikan kawasan tumpahan sebagai kawasan larangan. First kali. Korang kena pas, sebab dah ada bahan kimia kat situ, korang kena jauhkan diri daripada kawasan tu. Tak adalah korang pergi pasang tape polis tu, tak payah. Bukan tape yang warna kuning tu, kan? Pergi pasang pula kan, tak payah. Tapi korang kena jauhkan diri daripada kawasan tersebut dahulu. Tapi jangan pergi pula ke balik rumah tu tak, jauhkan diri tu, tak boleh balik rumah lagi. Lepas tu barulah telefon bomba bagi tahu cikgu ke dan seterusnya. Sebab benda ni bukan main-main Macam ni pernah berlaku dulu kita masa dekat UAE dulu. Pernah. Kau tertumpah, kawan-kawan dia tertumpah chemical. Nasib baik tak kena kulit, kena juga kat muka. Saya nak bagi pelajar sikit.
Distortion ni bagi tradisi. Kena juga kat muka, kena kat tudung, kena kat baju. Korang agak lah. Untuk perempuan ni, agak-agak jadi apa tudung dengan baju awak? Tukar colour? Tukar colour seronok. Jadi apa? Terbakar? Wah. Dia menghakis. Berlubang lah. Betul-betul ni bukan main-main cerita. Betul-betul. Betul-betul. Ada yang terkena kat kulit. So ada bekas lah. Tak tahulah kalau titik tu ada yang bekas ada lagi sekarang tak tahu. Memang kalau macam tu kena kat bekau tangan kita nak buat apa mula-mula? Oh, jauhkan diri daripada dia. Kesian tu dia. Nak buat apa kat dia? Dia kena tangan dia tu. Kena ke tangan kau katil, nak buat apa? Jerit dulu. Macam tu. Buat apa? Basuh tangan dulu, basuh terus. Macam korang kena air panas kat rumah, kau tahu kau mesti menjerit dulu. Kan? Padahal basuhlah sinki tu belah je. Kan? Nampak? Tu dia. Basuh tangan dahulu. Okey, macam ni lah. Kalau ada tumpah bahan kimia, contohnya kalau bahan kimia tu macam mercury. Korang tak boleh, korang kena kuarantin dalam kelas tu dulu. Lepas tu kena panggil bomba, nanti bomba akan mandikan korang. Dengan cerita yang khas lah, dia akan mandikan korang. Korang pakai baju sekolah tu, dia mandikan korang basah. Sampai basah lanjut. Tu boleh balik. Baliklah basah-basah, tak pernah bas, balik. Ya. Betul lah tu prosedur dia. Okey. Nampak? Kan dia tak ada macam COVID kan? COVID korang boleh siap okey pakai baju, pakai baju dia. Tak ada. Ni korang balik baju basah di sekolah. Kan macam drama kan. Okay. Okay. So Asra nombor 5 bacakan. Antara yang berikut yang manakah boleh dipadamkan dengan menggunakan alat pemadam kebakaran jenis air? Padam pakai apa? Alat kalau pakai air itu boleh padamkan kebakaran jenis apa? D. Wah. Bukan jawapannya adalah A, pepejal. Antara berikut yang manakah boleh dipadamkan dengan menggunakan alat pemadam kebakaran jenis air. Maksudnya kita gunakan air. Contohnya kalau kebakaran yang biasa kat rumah lah, air kita pakai air. Okay. Ada tengah-tengah keadaan korang tak perlukan air ke apa, hanya korang perlukan kain yang basah. Contoh kalau korang mak korang tengah buat mi goreng mamak, kan? Sebab ada orang suka mi goreng mamak kat sini. So mi goreng mamak, kan dia nak buat macam mamak, bakar punya tu. Korang nak jerit dulu ke? Okey lah, kasih cal lah jerit dulu. Okey. Kasih cal juga jerit sikit, tapi kena ambil kain muruk. Sebab tu lah ada kain muruk kat rumah. Kan? Itulah pentingnya kain buruk, bukan kain beruk. Sebab kain buruk tu kedai setiap boleh dijual. Kan? Dijual RM3, RM2 semua tu kan? Lepas tu kecil lah. So, korang basahkan, lepas tu korang tutup kuali tu. Tutup kuali tu dengan kain tu, tutup tebu. Nanti api tu akan berhenti macam saja. Sama juga kalau gas. Gas tu dia tak akan meletup sebab dia akan terkeluar dulu. Kalau cukup berani tak berani bagi bomba lah. Sama juga, ambil kain basah, tutup dekat saluran yang bocor tu. Sampai dia berhenti terbakar. Kalau berani lah, kalau tak berani jangan buat. Okey. Okey. So jawapan dia adalah A. Okey. Nombor 6. Okey, nombor 6. Okey, Doni bacakan. Tujuan CPR. Adakah dia untuk kecepatan? Jawapannya C, untuk membolehkan mangsa menerima udara beroksigen ke dalam paru-parunya.
Okey, ni biasanya CPR ni paling kerap orang buat masa orang lemas. Kenapa dia buat masa orang lemas? Sebab waktu orang lemas ni dia akan kehilangan oksigen. Penting dia untuk memberi oksigen kepada orang lemas ni secepat mungkin sebab nanti dia akan kalau lambat lebih daripada 3 minit atau otak terasa, dia akan menyebabkan kerosakan otak. Kerosakan otak. Walaupun hidup tapi dia akan ada kekurangan. Okey, dia faham? Sebab tu pentingnya CPR ni. Sebab tu kalau orang ada masa, nanti dah siapa yang ber-SPM ada masa pergi ambil kursus CPR. Pergi ambil. Kursus CPR ni penting. Sepatutnya satu rumah kena ada seorang yang tahu CPR. Saya tahu. Sebab tu dah sijil. Tapi sijil tu dah lama dah tahu lah. Sebab tak pernah buat practical. Kena. Sepatutnya. Dulu ada kerajaan nak buat. Satu rumah satu orang yang tahu buat CPR. Kena. Dia boleh kau belajar dengan bola sabit merah. Tapi itulah masalahnya korang pun ada peserta bola sabit merah kat sekolah kan. Tapi tujuan bola sabit merah kat sekolah ni adalah untuk menang perbaikan. Betul? Betul. Betul kan? Korang tak boleh tambah kan? Semua sekolah ada perbaikan biasa tapi korang ni sibuk nak menang sangat perbaikan tu. Tapi tak sibuk pun nak buat. Okay. Betul tak? Betul tak? Kan. Menang bangga pakai baju semua tapi biasa. Okey. Tadi pasif attack. Okey. So, nombor 7. Sami. Serangan jantung. Nampak? Okey, sekarang ni serangan jantung ni kita tak boleh kata kepada orang tertentu je ada serangan jantung. Pemain bola sepak yang aktif pun boleh ada serangan jantung. Okey, kita kena tahu. Okey, tak salah. Kalau contoh, sebagai satu contoh yang paling mudah lah untuk orang yang tiba-tiba ada sakit kat dada ni, dia kena batuk sekuat hati. Itu orang ingat. Itulah kan. Tak. Macam bagi jantung tu bergegar. Batuk sekuat hati. Batuk diri sendirilah, dah tak ada orang lain yang tolong. Batuk sekuat hati ataupun pong. Kat jantung lah, kau pergi ketuk bawah pinggang apa guna? Kan ketuk kat jantung. Kau boleh tahu jantung kat mana lah? Susah lah kan jantung tak tahu kat mana, payahlah. Okey? Okey, so jawapannya serangan jantung. Yang paling utama lah. Jarang orang buat CPR masa penerangan kereta Jarang. Sebab dia tengok terselio buat CPR. Tercekik kita buat apa tercekik? Heimlich maneuver. Okay. Heimlich maneuver ni kena tekan kat bawah abdomen kat perut. Kena cari kita punya tulang rusuk tu, bawah tulang rusuk. Jumpa bawah tulang rusuk, tekan lah. Kena peluk orang tu, lepas tu kena genggam sekuat-kuatnya lah, lepas tu baru tekan. Okey? Tekan pada bahagian yang perut tu. Alright, seterusnya. Nombor 8, Okey Afi, bacakan. Pengadaan di bawah. Untuk mengajarkan berbagai perkara berbagai bagian bagian bisa menyebabkan dana. Apakah ada pembayaran bandara ini? Digunakan untuk memadam semua jenis kebakaran kecuali timur tak boleh itu semua. Timur tak boleh itu semua. Betul, timur tidak mencemarkan tanah. Betul. Tu pemadam api ABC. Ini pemadam api ABC. Maksudnya cakap paling mudah lah ABC. Okay, dia tak buat X, Y, Z. Buat susah. Okay. Alright. Okay. So, Aina, nombor 9. Kenapa kita dongakkan kepala orang tu macam ni lah, kita tolak kepala, lepas tu kita ngangangkan. Kenapa? Yes, tujuannya untuk membuka saluran pernafasan. Sebab kalau kita dalam keadaan yang sekarang ni kita membungkuk, sebenarnya
saluran pernafasan kita pun macam ni. Bila kita berdongak, saluran pernafasan kita akan macam menegak. So dia akan lurus. Sebab itulah orang yang tidur kan, kalau dia tidur bantal macam tu, memang dia tidur elok lah. Dia akan tidur elok lah, dia bantal macam tu kan. Tapi kalau dia bunyikan, mulalah bunyi-bunyi yang tak sepatutnya keluar. Kan? Macam-macam kan. So jadi, kalah hot FM, kalah kan. Apa ni? Era pun kalah Alright, okay, nombor 10. Syahrul Nizam. Kepentingan CPR. Untuk musim orang. C. Untuk meningkatkan kadar denyutan nadi. Jawapannya D. Untuk memulihkan sistem peredaran darah mangsa. Okey. CPR tu dia ada yang kita hembus nafas dengan kita ikat jantung. Kita tekan jantung kita. Okey ni macam ni lah. Kau tekan kat jantung dia. Ni jantung. Ni kena tekan kat sini. Sini. Kawasan sini. So kita tekan. Kira lah. Lepas tu 1, 2, 3, 15 kali 4, 5. Memang kita. Sebab tu lah. Bila kita buat CPR dia kena ada 2 orang. Sebab memang kita akan lelahnya. Sebab dia akan buat berterusan sehingga paramedik datang. Bukan berterusan sehingga orang tu hidup, tak. Tapi kalau dia dah sedar, berhentilah. Oh, kita tekan dia. Dia besar, dia dah sedar. Kan? Okay. So, nampak dia punya. So, macam tu. 1, 2, 3. Sebab kalau kita tak ada apa lesen untuk ajar. Kalau kita ada lesen untuk ajar korang, memang kita dah buat kelas lah. Okay. Okay. Alright. Okay, so kenapa kita tekan jantung tu? Kenapa perlu tekan jantung? Sebab jantung ni kan adalah pusat aliran darah. Kalau jantung tak berfungsi, macam mana dia nak hantar oksigen ke seluruh badan? Terutama ke otak. Sebab kalau oksigen gagal untuk dihantar ke otak, ingat oksigen dihantar melalui darah. Darah tu yang mengangkut oksigen. So, macam mana nak sampai kalau jantung tu tak berfungsi? So, kalau tak sampai ke otak, tu yang menyebabkan kerosakan otak. Kan ada orang tu kadang lumpuh, ada orang tu sebelah, semua tu berkaitan dengan otak. Otak. So, pentinglah oksigen ni penting untuk memastikan badan tu berfungsi dengan baik. Okey. So kita tengok seterusnya nombor nombor 11. Patih. Okey. Nombor 11, kadar tekanan per minit. Jawapan apa? C. 100 hingga 120 tekanan per minit. 100 hingga 120 tekanan per minit. Bayangkan, kau nak buat 100 tekanan. 10 pun kau nak lelah. Okay, sebab tu kena ada 2 orang. Tapi kalau dah kau seorang memang kena buat lah. Tapi tak, dia itu kita panggil requirement. Kalau tak mampu boleh lagi mana yang boleh lah. Okay. So nampak kalau kau tengok gaya dia dah buat kat situ tu kita dah nampak macam mana dia tunjukkan tu. Nampak tadi saya tunjuk kedudukan tangan pun ada kat gambar tu kalau tengok kedudukan tangan dah tunjuk. Okay, tapi yang itu tak tunjukkan pula, itu tunjukkan. Kalau nak tekan yang bawah.
kita tangan mana yang kuat? Kalau tangan kanan yang kuat, tangan kanan duduk atas, buat tekan. Tangan korang nulis lah, kalau korang ada tangan kiri korang yang kuat sebenarnya. Okey, kalau saya tak menulis tu. Tak ada tangan pun kuat. Pakai kaki ya. Okey, so nombor 12, Okey Nuril. Oh, cekik oh. So jawapannya si Heimlich maneuver. Okey. Cekik senang kalau cekik ni. Cekik ni biasanya makan kan, tapi kadang-kadang kita makan dalam keadaan biasa pun boleh cekik ada banyak tips juga, tapi kena hati-hati lah. Okey, sebab itulah dalam sunnah Nabi kita digalakkan mengunyah hingga 40 kali betul tak? Betul. 40 kali kunyah. Betul tak? Memang ada kawan saya dulu kat Malaysia, dia makan lambat gila habis. Sebab dia kunyah itu sunnah 40 kali. Masuk nasi. Supaya kau apa dia memang makan. Ya, memang ada seorang. Nama dia apa? Syahidan. Okey, so 13 Sasha. C, tidak boleh bercakap dan masuk. Orang kan, orang yang tercekik. Kan? Tak betul dia bercakap tu itulah. Dia itulah. Okey, tu orang yang tak ada lawan sakit perut dia tak cakap kan. Orang sakit perut tak ada cakap. Sakit kepala tak juga tu boleh dia ngambil dengan tu nyanyi sakit kepala. Maksudnya boleh cakap lah kan. Bersin. Aku dah. Boleh kan? Boleh cakap. Okey, so nombor 13. Okey, Haifah nombor 14. Termometer. So nombor 14 jawapannya di termometer makmal tu termometer yang panjang. Kan, yang warna kuning. Tengah-tengah dia pakai merkuri yang warna silver. Betul. Okey. Tapi jangan pula korang ambil korang kurang mulut. Jangan. Maksudnya korang dah tercemar. Ataupun korang ketiak. Korang dah tercemar. Nanti tak lama korang jadi mutant lah. Mutant tu bukan mungkin jadi klinik mutant Ninja Turtle. Pukul 6, setiap petang pukul 6 kan. Klinik mutant Ninja Turtle. Kalau tak tahu. Kalau ada nak ketiak, boleh tengok. Okey. So, nombor 15. Okey, kita ulang balik untuk kawan-kawan kat rumah. Okey, Pak Isyabil, nombor 15. Termometer ini digunakan dengan mendekatkan termometer ke dahi. Apakah jenis termometer berdasarkan teknik penggunaannya? Ni banyak ni. Kan, siap boleh bercakap lagi Normal temperature. Abnormal. Gila. Well. Nasib baik guys. Kalau ada termometer lembab. Low. Pening sekolah. Asyik bunyi bodoh je kat sekolah tu kan. Okey, dengarlah Okey, nombor 16, Alif Daniel. Apakah faktor yang menyebabkan suhu badan melebihi bacaan normal? Kenapa suhu badan melebihi bacaan normal? D. Apa? D. Dongki. Hidup. Suhu badan melebihi bacaan normal bukan sebab tidur.
biasa tidur ni terasa jadi sejuk sebenarnya. Atau mati lah. Tidur ni kan mati kejap. Kau suruh orang yang mati ni dia tak ada sama dengan manusia, dah ada sejuk. Sama lah. Nanti kau suruh lah bapak korang ke apa ni. Try untuk suruh korang mati tidur. Kalau boleh beli yang ada bunyi. Kan? Mati. Die. Tak boleh. Kalau nak pindah punya kena bayar lah. Semua duit. Okey. Kelaparan. Kalau orang lapar ni, kalau dia makan, nanti dia akan panas juga. Okey. Minum air panas. Of course lah, minum air panas akan menyebabkan badan itu panas. Betul lah kan. Okey. Tetapi, jangan kita. Suhu badan yang menyelebihi bahajaan normal ni, sebab itulah kalau korang pernah dengar, kita panggil viral, bukan viral tu kan. Demam betul ke apa? Betul lah. Fever, viral fever. Demam disebabkan virus. Memang salah satu contohnya COVID lah, akibat COVID lah. Viral fever ni dia susah nak baik. Susah nak baik. Sebab tu kalau korang pergi klinik, korang perasan, orang pergi klinik, dia akan bagi antibiotik. Sebab untuk membunuh virus tu. Dia ada kategori juga demam. Demam yang disebabkan oleh virus. Macam COVID lah contohnya. Sebab itulah kalau orang COVID ni, dia kena COVID, dia demam, dia kena cepat-cepatlah makan ubat untuk atasi demam tu dulu. Kalau dia berjaya atasi, dia boleh tebas lah. Sebab itulah kena cepat. Bukan demam, kopi baring, kan. Tapi ada orang dia demam, dia baring, okey. Dia baring, kita tak makan ubat, okey. Kalau demam, kita tak makan. So, lebih suka buat kerja. Tak adalah buat kerja berat, potong kayu, main bola, memang gila lah. Tak adalah, maksudnya siram pokok, bagi peluh sikit. Kalau setelah tu starter, tengok. Korang ni kena badan korang. Okey, tak boleh ikut orang. Okey, so nombor 16 tadi. So kita nak pergi ke nombor 17. Okey, Asra, nombor 17. Antara titik nadi berikut yang manakah memudahkan doktor untuk mengambil bacaan nadi? Leher. Leher. Kalau pakai tudung macam mana? Angkat, buka tudung. Betul kan? Ini boleh. Kat sini. Jawapannya pergelangan tangan. Kat sini boleh. Ni kau punya tengah-tengah, kita sikit tekan. Kau rasa tak? Rasa. Dua tangan. Jangan empat tangan sekali, tak boleh. Dua je. Dua tangan pula. Dua jari. Tangan pula. Macam ni kan. Rasa sini lah. Boleh lah kalau kau rasa. Ataupun kalau ni yang boleh nampak. Tekan je yang ni. Kalau boleh nampak urat korang ni hijau. Tekan lah. Itu lagi tepat lah. Ada satu lagi kat dahi ni, ada satu. Ada. Dekat dahi, dekat buku dahi ada. Biasa tak tahu lah kat mana. Biasa orang ada migraine. Kalau orang tu ada migraine, dia kat sini dia ada dahi dia akan macam timbul. Urat kat dahi tu akan timbul. Orang ada migraine. Urut-urut dah cepat-cepat kat situ. Urut lah. Mungkin dia kalau selalu akan urut. Kalau saya kena migraine lah, tapi tu dah lama tak kena. So, urut dekat bahagian yang dia sebab kat situ orang kena migraine, dia kat dahi tu, ada satu urat tu dia akan berdiri denyut. Situ cepatlah urut. Memang sakit lah, kalau tekan kat situ memang sakit. Sebab orang kata macam tersekat. Dia punya laluan darah tu. Migraine ni banyak sebab lah kan. Biasa dulu sebab belajar. Kan? Orang pandai macam tu lah. Okey. Okey. So pergelangan tangan adalah benda yang paling simple. Kat siku memang tak boleh lah. Satu kat siku memang tak boleh lah. Memang tak mungkin jumpa lah. Okey. Okey, Syarul nombor 18. Syarul Azwan. Saya.
Yelah Syarul Azwan. Syarul Izzuan lah. Yelah. Okay lah tu. Mengapakah wanita mempunyai kadar kejutan nanti lebih tinggi daripada lelaki? Kenapa? Jawapannya A. Metabolisme yang tinggi. Salah. Jawapannya adalah C. Isi padu jantung yang lebih kecil. Okey. Aku tak pernah dengar sebenarnya. Tapi dikata jawapannya C. Sebab isi padu jantung wanita ni lebih kecil. Tapi saya tengok perempuan lebih aktif Tapi orang lelaki jantung besar dia lebih malas. Betul lah. Sebab tu lah orang perempuan ni dia cepat kena sakit kan kalau dia anak banyak, cepat sakit belakang lah, sakit tu. Sebab dia memakai jantung melebihi kapasiti dia. Tapi kalau walaupun dia kerja kuat tapi mungkin suami dia jaga dengan baik ke, sebab tu anak banyak pun dia masih steady. Tengok keadaan lah. Sebab tu biasa korang akan dengar kalau kau tengok dekat, tengok bersamamu je lah. Tapi bersama banyak lelaki tak ada sakit. Kan? Dia pula sakit okay. So sebabnya adalah isi padu jantung yang lebih kecil. Okey, Aziz nombor 19. Raja 4 menunjukkan seorang lelaki sedang mengukur tekanan darah. Antara pernyataan berikut, yang manakah betul tentang tekanan darah yang ditunjukkan dalam Raja 4? Okey, mana jawapan dia? Ya. Jawapannya adalah C. Nombor 78 adalah tekanan diastolik. Okey, diastolik. Diastolik ni dia ada sistolik dengan diastolik. Dia salah satu masuk, salah satu keluar darah di jantung. Sekarang kita pakai yang sekarang ni digital lah. Kalau korang baca di klinik, pakai yang macam dibalut dia. Memang terror lah betul tu kalau dia masih pakai tu. Dia cara baca yang macam yang tekan tu, dia tekan sampai naik atas, sebab tu dia sampai kepit dalam kita. Kan? Sampai sakit lah. Satu, memang korang sendiri akan terasa korang punya depan jantung. Dia dibalut tu. So, dia akan turun, lepas tu dia akan berhenti berapa second. Tu untuk tekanan yang atas. Lepas tu turun lagi, dia akan berhenti juga berapa second untuk kali kedua untuk yang diastolik. Lepas tu dia turun terus. Berapa second je? Itu cara baca dia. Untuk yang macam tu, manual. Tapi yang tu lagi tepat. Itu paling tepat. Tapi nak sekarang kan semua nak cepat. Itu kan tekan. Yang tu pasti kena balut kan. Yang ni balut sikit dah okey. Yang kalau yang ada tu. Ada semua ada kat rumah tapi dah rosak. Jangan pakai. Tak sakit. Itu sebenarnya kena rajin check sebenarnya. Bukan sebab sakit, tak sakit. Alright. Okey, so yang kat rumah dah habis. Okey, Doni baca nombor 20. Jawapannya B, disin badan unggul. Dia kalau tak salah rasa kena bahagi tinggi kuasa 2 ke bagi berat kuasa 2? Tinggi bagi berat kuasa 2 ke berat bagi tinggi kuasa 2? Berat bagi tinggi kuasa 2. Kan? Lepas tu dia ada range untuk korang dapatkan kategori indeks disin yang unggul. Okay? Dia ada cara kira tu, dia ada range tu, table tu. Tu tak pasti ada dalam kelompok ke tidak. Kalau ikutkan disin unggul tu, tengok dia. DSI.
tulis kat sini. Macam ni dia auto lah, nampak? Tu kan, nampak tu range dia. Severe thinness, moderate thinness, kurus-kurus. Mild thinness, normal, overweight, obese 1, obese kelas 2, obese kelas 3. Ada kelas tak? Okay. Dia lebih, ini untuk adult. Okay, ni chart dia. Lepas tu untuk budak pun ada untuk budak. Sebenarnya untuk korang sebagai pelajar lah kan, bagi kita lah. Bagi kita, korang sebagai pelajar, lagi korang sihat, korang tak ada sakit apa-apa, tak perlu nak pening-pening kepala juga. Sebab kadang ni, saya tengok kadang sibuk nak jaga berat lah, kan. Takut lah buat naik, jaga makan lah. Tak, korang fokus belajar. Yang penting sihat. Esok, korang dah habis belajar, kan, baru ada diri sendiri kan. Korang boleh lah beli produk apa kan. Sekarang tengok produk, susahkan mak bapak. Faham maksud saya? Tak payah, sekarang tak perlu fikir. Yang penting, sihat. Saya anak-anak saya cakap tu je. Nanti kau tak makan, contoh kan, kita tak bagi dia makan, tapi kawal lah makan dia. Tak bagi dia makan, satu hal juga. Masa anak-anak saya memang tak ada masalah. Hidangkan apa saja dia makan. Tapi kesian pada orang yang anak-anak dia tak makan. Hidang apa pun tak makan. Ada saja kawan kita seorang pun, sebenarnya kita ada bantut. Ada bantut, masalah bantut. Makan sikit. Taklah asyik tak makan pun macam makan gula-gula je. Macam mana nak masak? So kesian tau, orang macam tu memang kesian. Contoh, so dengan kita ada anak autism. Kalisha tu kan, anak saya perempuan tu, tapi dia makan, dia memang senang makan. Yang penting, yang benda dia makan, KFC, itu paling utama, ayam lah, ayam. Burger pun boleh. Itu makanan yang mahal lah, makanan. Tapi kalau pergi secret, dia tak nak. Mahal sangat. Okey, ayam KFC, ayam McD boleh. Apa, mi goreng mama, favorite. Kita boleh hadiahkan ni, Syarul Nizam. Syarul ni Azwan pun boleh. Okey, lepas tu air, Milo, ais dengan teh. Teh ais. Dia favorite dia teh ais yang depan. Yang kat tangan pawai. Teh mama pun okey, dia boleh minum. Tu, anak-anak tu pergi makan. Tapi nasi lemak boleh makan. Tapi kalau bagi nasi ayam, dia tak nak. Kalau kau bagi takoyaki, tak nak. Kalau kau bagi pizza, tak nak. Tapi banyaklah. Tapi ada setengah orang memang anak yang jenis style anak tu, dan jenis yang macam ada masalah dan nak silap, makan kesian. Okey, waktu korang, kalau kau tengok saya makan kat luar, macam dia makan kita, memang paling bersih kepala. Tapi jangan risau sebab saya akan kemas. Bawah, kena kemas. Bawah kan bersimpah, kita kemas sendiri. Atau kematan. Sebab tu saya akan pergi kedai-kedai yang biasa. Sebab dia dah tahu style tu macam mana. Bukan sebab saya suka hati bersepah. Tak. Bertumbuk atas meja kita. Tapi memang. Tu maksudnya, sebab saya pernah pergi kedai ni, dia kata, macam ni dah bagus, betul makan. Sebab tengok atas meja makan, tinggal licin. Tapi memanglah kotor, tapi licin. Dia kata, orang suka. Tinggal mangkuk tukul bersih. Sebab dia tak payah buang sampah. Ni kadang-kadang buang sampah yang banyak. Kenduri. Kan dah masuk kenduri ni, besok tak. Timbul orang ambil kan. Lepas tu tinggal kat meja. Tak payah. So, korang pergi makan, ambil sikit dulu, tambahlah. Takkan tu orang marah-marah. Orang marah, jangan makan lebih-lebih. Kenduri aku ni jangan. Nanti nak makan lebih boleh, sumbangan aku mesti lebih. Cek sikit dalam sambal berapa? Tak cukup ni, makan lebih tapi semua. Okey. So maksudnya jagalah, jaga. Okey. So kita tengok nombor 21. Syami.
Dia punca dia sebab kenaikan berat badan ni adalah gula. Sebab itulah kalau kau tanya kau takut pun, dia mesti suruh minum air kosong. Minum air kosong, minum air kosong, minum air kosong. Tu je. Minum air kosong je kan. Ini kan air kan tak terjalan sendiri tu. Air. Lepas tu aiskrim dah ada gula apung. Gula apung, aiskrim gula apung. Kan? Yang selebriti. Gula apung tak tahu. Aiskrim gula apung tu. Dekat, kalau kat Imbayu tu ada kat belakang Sasabil tu. Ada aiskrim gula apung. Kalau dia master style Syuib tu lah. Bumblebee dia macam tu lah. Tapi Syuib tu dah modern lah. Ni gula apung ni yang macam sekarang banyak. Sekarang selebriti yang Ustazah dengan suami isteri tu. Kau dia buka kedai buat aiskrim tu. Dia bubur ni aiskrim. Tu aiskrim yang vanila tu. Lepas tu dia kau nak coklat ke apa. Lepas tu dia bubur sarang sebuai. Sarang lebah. Makanlah. Manis gila lah. Kan? Tu. Sebab tu lah punca kita ni banyaknya sebab gula je. Gula je. Cuma kalau minum air kosong. Makan tapi minum air kosong. Kan? Tapi jangan hadiahkan rasa air kosong pula ya. Jangan. Okay. Alright. Okay, Afi. Nombor 22. Masa teknologi jauh. Okey, betul. Teknologi hijau adalah pembangunan dan aplikasi sistem untuk memelihara alam kita dan meminimumkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Okey, of course lah. Dunia ni, bumi ni, apa yang menyebabkan kerosakan pada bumi ni adalah disebabkan manusia itu sendiri. Okey, manusia. Sekarang kalau korang tengok, kadang-kadang musim hujan, kadang-kadang hujan. Tengok sekarang ni. Dalam sebulan ni ada berapa kali tanah runtuh dah dekat Cameron? Okay. Ada satu jalan tu, jalan kat Tapah tu, itu tanah runtuh, tutup. Lepas minggu dah elok, buka, jalan satu lagi tutup pula, Simpang Bulai. Yang ada satu lori dengan satu bel fire. Alphard tu penyek macam roti dah. Lori tu tak nampak, tak ada rupa, tak nampak lah. Tapi dua-dua meninggal. Kita tahu kawasan tu memang gerun lah. Gerun. So, kita siapa tu nak pergi Cameron hari ni? Takutlah. Tu tak boleh naik kapal terbang lah. Cameron hari ni tak ada lapangan terbang. Tak ada. Kena naik kereta. Memang ya. Sebab laluan dia memang lalu bukit. Jadi, dia buat macam mana jalan tu boleh berada di situ? Sebab masa dia buat jalan tu, dia tarahlah bukit tu. Dia tarah sebahagian daripada bukit tu untuk buat jalan. Tapi jalan bukit tu tidak dia macam biarkan dalam keadaan semula jadi. Maksudnya dia pokok-pokok hutan. Kalau siapa biasa pergi ke utara, yang sebelum terowong Menora, kalau kau naik bukit tu, kat bukit-bukit dia simen. Tu cara dia jaga cerun. Kalau lebuh raya Utara Selatan ni, dia orang memang jaga gila-gila cerun tu. Dengan lebuh raya Karak. Cerun bukit tu kan dia simen. Dia bukan hutan, dia simen. Lepas tu kat simen tu ada lubang-lubang. Sebab dia nak bagi air keluar daripada dalam bukit. Itu dia jaga. Tapi kalau korang lalu jalan-jalan yang macam tu, bagaimana Thailand, dia hutan. Sebab tu ada kemungkinan untuk tanah runtuh. Ataupun kalau kau pergi genting tak? Genting dia punya banyak dekat dia punya tepi jalan yang cerun bukit tu dia simen. Sebab dia jaga. Okay. Jadi nasihat saya nak pergi tempat batu boleh tak boleh pergi, tapi berhati-hati. Memang bahayalah kalau time hujan macam ni. Memang bahaya. Okey. So dari nombor 22. Okey, Aina nombor 23. Kecekapan tenaga dalam kehidupan seharian. Apa? Ya? B. Komputer terpasang apabila tidak digunakan. Kecekapan tenaga.
komputer kena tutup kalau tak digunakan. Membiarkan lampunya letak. Okey, jawapannya A. Cuci baju menggunakan mesin basuh apabila muatan penuh. Mesti korang hari-hari guna mesin basuh tak penuh pun. Tekan je. Macam mana bila api tak naik. Kalau stansa mesti memang tak penuh atas. Biasa 2 hari sekali penuh lah. 2 hari sekali penuh batas tu. Tekan. Tu mesin basuh yang 8 kilo. Tak tahu lah korang dah berapa adik-adik. Okay, lagilah. Besar kot, 15 kilo dia. Besar gila mesin basuh. Tak, mesin basuh. Maksudnya kalau lagi ramai orang kat rumah, lagi gerak lah korang membasuh mungkin hari-hari lah. Biasa 2 kali sehari. 2 hari sekali. Sebalik. Okey, so biasa macam tu. Mesin basuh penuh, basuh. Penuh, basuh. Okey, tu cara kita untuk kecekapan. Ada satu lagi. Gosok baju. Gosok baju banyak-banyak sekali. Untuk seminggu punya baju. Kata 5 hari korang kan sekarang pakai baju hari-hari kan. Tak. Dulu zaman tu tak. Seminggu tu 2 atau 3 baju. Betul? Kita orang dulu miskin. So baju kalau hari-hari korang kena gosok. Gosok hari-hari ke? Ataupun korang hari-hari tu korang gosok setiap. Maksudnya gosok sekaligus. Sekali dia pakai setrika. Tu aplikasi kecekapan tenaga. Bukan hari-hari setrika. Okey. Itu dah sepatutnya. Okey. Okey. Syarul Miza. You saya. Bukan. Itu Syarul Azwan. Ini Syarul Miza ni. Sultan. Oh bukan. Oh, okey, sorry. Jawapannya C. Antara berikut yang manakah merupakan aplikasi teknologi hijau untuk menangani isu sosio-saintifik dalam sosio-saintifik Sosio-saintifik ni dia berkaitan dengan apa kita semula. So jawapannya C. Menggunakan semua tenaga tidak boleh dibaharu untuk menjana tenaga elektrik. Okey. Dia contoh semua tenaga tidak boleh baru ni untuk menjana contoh arang batu, petroleum, gas. Ini kat Malaysia. Kat Malaysia kita banyak guna arang batu, gas dengan petroleum untuk menjana tenaga elektrik. Ini isu sosial-saintifik kat Malaysia lah. Kita tak sangat berharap daripada hidroelektrik. Sebab hidroelektrik kat Selangor memang tak ada. Kita ada kat Perak hidroelektrik, tapi memang kat Perak lah guna. Tak cukup kat sini. Dengan kat Bakul Sarawak. Bakul Sarawak untuk hidroelektrik. Itu adalah sumber yang boleh diperbaharui. Sebab tu kos elektrik kat kita tinggi. Sebab kita pakai sumber yang tidak boleh diperbaharui. Kalau kita pakai sumber yang boleh diperbaharui, mungkin kos elektrik itu akan rendah. Okey, nampak? Solar tu, tapi solar ni tak cukup lah sebab kita kena buat skrin solar tu kena banyak. Kena guna satu padan yang besar. Contoh kalau korang nak guna solar kat rumah korang, bumbung korang tu kena penuh dengan panel. Maksudnya bumbung rumah korang tu pasal panel satu. Tak payah bumbung zinc. Memang, tapi memang boleh menjimatkan listrik tau. Memang boleh menjimatkan listrik, pasang panel tu tapi bukan murah lah. Kita tahu itu dia akan jadi murah lah bila ramai yang guna. Okey. Okey, nombor 25, Fatin. Apakah pesan? Kesan pewangan siswa yang tidak dirancang terhadap sekitar, main buang di madrasah. Jawapannya kat semua tu macam betul lah, tapi paling tepat ialah perubahan iklim dunia. Okey, C.
perubahan iklim dunia. Yang ni soalan ni betul-betul tricky, dekat je. Okey. Caca. Guna. Caca pula. Nuri, sorry. Sektor dalam teknologi hijau. D ke D? Jawapan dia C. Bangunan yang menggunakan teknologi hijau. Contoh bangunan yang mengaplikasikan teknologi hijau ialah KLIA. KLIA 1 dan KLIA 2. Maksudnya dia ada cermin yang besar supaya dapat memberi cahaya cukup ke dalam. Kurang guna tenaga listrik, terutama KLIA 1. Kalau kuasan kan tinggi, lepas tu cermin besar. Kalau KLIA 2 tu masih kurang lah. So dia terang, kurang gunakan lampu. Itu cara bangunan dia. Salah satu lagi dia banyak bangunan-bangunan ni dia guna kaca yang bukan memantulkan kaca lah, kaca yang mungkin diraba lah. Kebanyakan bangunan-bangunan yang ada sekarang ni. Okay. Tapi tak semualah sebab dia menyebabkan kos yang tinggi. Okay. Sebab itulah kalau kat tak salah rasa KLIA 2 kan, kalau kat tengah-tengah tu sebelum sampai kat kaunter jual tiket tu dia macam ada taman. KLIA 2. Satu pergilah KLIA 1 pun ada, KLIA 2 pun ada. Dia macam ada taman kat tengah-tengah airport tu. Tapi di dalam. Sebab tu saya kata tadi, dia aplikasi teknologi hijau. Sebab cahaya boleh masuk ke dalam. Tu boleh tanam pokok dalam. Kalau KLIA 1 tu dekat dengan KFC. KLIA 2 tu dekat tengah-tengah. Antara dia macam kau nak pergi masuk ke tempat kaunter tu. Korang akan lalu taman. Kau tak nanti KLIA tu. Alamak. Maksud dia cerita. Aku tak pastilah sekarang boleh masuk. Sekarang korang kan pergi KLIA sibuk tengok kapal terbang kat luar tu kan. Viral tu sampai tempat tu tutup lah. Orang buat sampah mata tu. Saya dah sampai tempat tu. Tapi tak sangka orang viral kan. Habis. Bila viral kan foto tutup terus. Kita panggil anjur santai kalau nak tengok. Anjur tinjau nak tengok kapal terbang. Tak bila. Tengoklah kan. Tapi kalau korang sebab korang mungkin korang ni banyak yang salah faham. KLIA tu korang ingat tempat yang naik kapal terbang. Asal nak travel baru naik pergi. Tak, korang boleh jalan situ, makan situ pun boleh. Tahu? Boleh. Kalau tak rasa sekarang boleh dah kot masuk. Cuma nak naik kapal terbang dia akan scan lah. Tapi kalau korang nak pergi makan situ, makan KFC, ada Burger King ada, Texas Chicken pun ada macam gerai-gerai pun ada dalam tu. Ada. Saya KLIA 1, KLIA 2. KLIA 2 tu dia kena bawah sikit lah. KLIA 1 senang sikit jemput. Kalau nak masak Melayu pun ada. Kita pergi makan. Kau ingat saya kata pergi saya tu, pergi travel je. Tak. Saya dia bawa anak masa sebelum COVID lah. Pergi jalan, makan. Lepas balik. Kalau tengok kata terbang, tengok ramai orang kat situ. Last pergi kat situ masa bulan 2 tahun 2020. Masuk dalam, kan tak pergi dah. Tak pergi lama dah. Last masa tu, masa sebelum COVID melanda Malaysia dengan hebatnya. Masa tu orang pakai mask tak wajib. Tapi orang nak naik kapal terbang pakai mask. Itu kapal terbang wajib pakai mask. Saya ingat anda masih pakai mask lah. Masa tu pun nak cari mask tu susah. Mask sebab lepas hantar mak kita tu dalam seminggu lepas tu saya pula nak naik flight. Bawa anak tu pergi Pulau Pinang. Saja naik flight pergi Pulau Pinang. Balik je, besok tu lockdown.
Sampai dia kata besok dapat. Tu yang petang tu orang sibuk berebut kat Tesco, sibuk berebut. Dekat FOC beli Maggi satu troli, beli beras satu troli, beli apa kan, macam-macam nak mati dah lah, takut besok kiamat. Saya ingat, makanan masa cukup. Dia takut dah kan. Tapi naik tak ada apa-apa. Oh, cuma korang tak besok makan, tak makan, tak habis. So kita panggil panic buying. Tak bagus kalau benda berlaku tak bagus. Naik kena relax. Okay? Alright. Saya ingat lagi masa tu balik naik flight tu pun tak pakai mask. Sebab mask tak ada, tak jual langsung. Habis. Orang takut. Mask pun orang beli semua. Pergi kedai dia angkut semua mask. Macam kat Eco tu, kan tempat mask tu, habis semua dia beli dia je. Macam tu. Lepas tu, apa jadi pada Maggi tu? Maggi yang banyak-banyak dia beli tu apa jadi? Jual balik? Tak nak lah orang. Siapa nak makan Maggi banyak-banyak? Buang lah. Beli banyak-banyak. Macam takut tak ada makanan lain dah. Beras habis, beli Maggi. Gila betul lah masa tu. Memang kan, tapi tak boleh cakap apa kan. Kadang orang kan viral kan, bila viral kan nanti kan besok weh, nanti Maggi habis besok kita beli weh, nanti habis. Kan tak makan. Okay. Sasha, bertujuk. Social statistik dalam D, dongki. Kebakaran babi fosil menyebabkan perubahan kimia ekstrim. Jawapannya B, bola. Penggunaan ratu serangga dan baja kimia yang berluasa menyebabkan tanaman tercemar. Betul? Contoh, kalau kan siapa yang di kampung ni kan suka meracun. Meracun ni tak boleh kerak racun. Dia ada selang berapa lama tak payah racun. Ni asyik racun. Jadi tanah tu dah tak boleh ditanam. Tak boleh membekalkan nutrien. Sebab habislah nutrien, kau racun dengan segala-gala cacing kat bawah tu kau bunuh sekali. Sebab yang memberi nutrien pada tanah tu ialah cacing-cacing tu lah. Semua dia nak racun kan. Tak boleh. Kena tengok juga. Kalau contohlah tikus kan, tikus mengganggu rumah korang kan. Kau bunuh semua sekali, tak boleh. Sebab dia ada rantaian. Sistem rantaian tu. Bolehlah bunuh tikus yang kacau rumah korang dulu. Mungkin lepas bulan, datang lagi. Bunuh lagi. Macam tu memang ada sebab kerja dengan ni. Dia takut tak ada. Sebab saya baru tangkap. Minggu lepas. Tangkap pakai tangan. Sebab saya terdengar dia bunyi. Dia dah datang tu. So tunggu relax. Lepas tu sediakan kotak. Dia akan nyorok kat kotak. Saya dah tahu kotak mana dia nak nyorok. Tunggu je lah timing nak tangkap. Tangkap pakai tangan. Tak percaya. Ada gambar titik. Pegang. Pakai plastik lah. Pegang sini. Kita pun tak nak pegang. Tapi memanglah. Bila kita tangkap tikus tu, kau memang kena gigit tangan ni, kena gigit, tangan ni kena gigit. Tapi itulah, tak jadi lagi super tikus. Kan? Kan kalau kena gigit apa, jadi Superman. Kan? Tengok tu, tak jadi juga. Tak payah jaga apa kerja-kerja lagi dah. Okey, super tikus. Redman Alright, okay, nombor 28. Haifa. Proses R dalam sel. Mitosis. Nombor 28, jawapan dia mitosis. Okey, mitosis adalah sel anak adalah sama dengan sel induk. Sel anak adalah sama dengan sel induk. Dia adalah diploid. Kalau diploid tu, kalau sel induk tu N, sel anak akan jadi 2N. Kalau meiosis, dia haploid. Kalau dia sel induk tu 2N, sel anak tu akan jadi N. Bahagi. Okay. Sebab sel mitosis ni, dia berlaku dalam sel soma.
Ya. Kalau meiosis, dia berlaku dalam sel gamet. Gamet. Contohnya sperma dengan ovum. Okey. Itu dia contoh dia. Ya. So, nombor 29, kita kembali kepada orang dekat rumah. Alih dia nombor 29. Berapakah bilangan kromosom pada sel soma? Sel soma. Tadi kita baru bagi tahu. Dia diploid. Diploid maksudnya dia ada semua kromosom. B. Ya? B. Bola. Jawapannya adalah donkey. 46 kromosom. Okey? Okey. Aziz, nombor 30. Mitosis mempunyai 4 peringkat dalam sel haiwan dan manusia. Apakah yang berlaku pada peringkat anafasa? Anafasa. Apa berlaku pada peringkat anafasa? Dia mula apa? Profasa kan? Profasa masa tu dia baru nak menjadi kromosom. Lepas tu dia pergi ke anafasa, betul? Betul. Profasa, anafasa. Metafasa. Metafasa kan? Apa profasa apa? Metafasa kan? Lepas tu anafasa, lepas tu telofasa. Masa metafasa dia buat apa? Dia berkumpul kat tengah-tengah. Kan? Masa anafasa, masa metafasa dia berkumpul dekat tengah-tengah. Masa dekat anafasa dia buat apa? Okay, Aziz. B. Bola. Ah. Sentroma membahagi dua, setiap kromatid kembar berpisah dan bergerak ke kutub yang bertentangan. Itu dekat anafasa. Masa kat profasa dia macam nak membentuk kromosom. Masa kat metafasa dia beratur kat tengah-tengah tu. Masa dekat anafasa, sentroma yang bulat yang tengah-tengah tu dia berpecah pada dua dan tertarik ke kutub yang bertentangan. Tu ingat. Masa yang terakhir itu telofasa, dia akan berlaku cytokinesis. Yang dia sel tu akan terbelah kepada dua sel induk. Sel anak tu, sel anak. Okey, nampak? Senang nak ingat tu. Okey. Okey, Pak Isyabil, 31. Di manakah meiosis berlaku? Ya, di manakah meiosis berlaku? Tadi saya dah cerita. C. C, ovari. Okey. Ovari dengan sel testis pada lelaki. Okey. Syarul Azwan, Azwari. Syarul Mama. Mi goreng. Ya. Okey, okey, 32. Rajana menunjukkan peringkat dalam meiosis. 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 Antara pernyataan berikut yang manakah adalah benar? Jawapannya B. Tiada variasi berlaku. Jawapannya adalah C, pindah silang berlaku. Ingat, pindah silang berlaku masa meiosis. Meiosis ni proses untuk mendapatkan korang ni. Okey, setelah daripada mak korang dengan ayah korang bergabung untuk membentuk itulah untuk korang lah. Okey, dia berlaku dalam sel gamet. Okey? Alright. Asra 33. Baca. Raja 7 menunjukkan raja skema pewarisan manusia. Okey, raja skema pewarisan manusia ni kita tunjuk. Okey, bacakan je. Tentukan genotip dan jantina bagi anak bagi M. Alright, jom kita tengok. Kita ya.
XY itu untuk lelaki Okay, so ni of course lah semua akan ada 22 lah 22 ni apa benda? Kromosom kan? Sorry, umur 22 pula, 44 lah. Kan? Ni kan 22 tambah 22 jadi 44. Ni 44. Okey tengok, dia datang dari sini kan? X kan? Yang ni dia datang dari sini. X juga. Okey, tengok ya. Lepas tu, yang ni dia ke sini pula. Ni. So 22 tambah 22, 44 kan? Okay, so tambah XX. So perempuan lah ni. Okay. Lepas tu yang ni dengan ni. So 44 XY kan? So ini perempuan. Lelaki. So kita tengok jawapan 44 tambah XY. So jawapan dia adalah B perempuan 44 tambah XY. So bila ada XY tu maksudnya dia perempuan perempuan So jawapannya patutnya B lelaki. Alright. Okay, seterusnya kita pergi ke nombor 34. Okey Doni. Sel darah merah. Sel merah untuk sabit dan menyebabkan pengangkutan oksigen tidak sempurna. So apa yang menyebabkan pengangkutan oksigen tidak sempurna? Jawapannya D, anemia sel sabit. Dia berkata sel sabit kat situ. Okey. Syami nombor 35. Vertebra. Jawapannya C, melindungi saraf tunjang. Terus vertebra ni kat belakang. Tulang belakang ni yang lurus ni. Tulang belakang kita yang lurus ni, yang ni penting kalau cedera dia boleh menyebabkan saraf tunjang. Saraf tunjang ni rosak boleh menyebabkan lumpuh. Dan seterusnya boleh menyebabkan kematian. So fungsi dia bukan untuk menyokong berat badan ke apa. Menyokong berat badan ni, pelvis, bahu, itu menyokong berat badan kita. Tapi kalau yang belakang ni, dia untuk melindungi saraf tunjang sebab kat situ banyak saraf. Itu bahaya. Okay, tulang belakang memang bahaya slip disc, tulang belakang sebab tu orang yang kena slip disc dia sakit gila. Slip disc tahu? Slip disc ni macam pergerakan tulang antara tulang belakang tu. Bila dia lari tu, dia sakit sebab kat situ ada saraf. Susah nak kulit, memang susah nak kulit. Okay. Biasa berlaku juga kat perempuan, ada juga kat lelaki. Biasa orang tu dipakai yang warna hitam tu, support. Tak pernah nampak dipakai macam baju warna hitam. Ke baju tu dia macam support, dia support belakang. Dia support belakang. Tapi memang kalau kena, sakit Okay, kena buat pemberahan Okey, Api. Jawapannya B. Mereka disokong oleh rangka hidrostatik. Kan semua tu cair. Rangka hidrostatik dia semua disebabkan oleh cair, lintah, pacat. Kan? Cacing. Kan? Lintah cacing tu salah. Okey. Okey, 37. Aina. D, dongki, rawat, cartilage Okay. So, seterusnya kita pergi ke
Darul Nizam. C, 12 hingga 14 tahun. Masa sekolah menengah. Form 1 hingga Form 2. Masa tu kita akan tengok perempuan ni tinggi. Tinggi. Masa ni lelaki slow. Nampak pendek je lagi. Form 2 ni korang boleh tengok lelaki pendek. Macam aku nak rasa. Satu kecil je. Itulah. Okey. 39. Okey, Fatin. Tumbuhan berkayu. Daya apungan ni tumbuhan kalau tumbuhan air. So jawapan dia D, donkey. Tisu dibina daripada lignin. Okey. Sebab pohon keapungan ni untuk tumbuhan yang duduk kat air. Okey. Okey, 40 Nurin. Jawapannya D. Tumbuhan herba mendapatkan sokongan. Kesegahan sel diperoleh daripada penyerapan air seperti osmosis. Okey, alhamdulillah. Hafiz. So, nanti minggu depan paper 2 memang lagi lambat habis kan? Sebab kita nak bincang tu sebab nak buat ayat kan. Okey, tapi kita tak buat macam ni lah, saya akan tunjukkan dia jawapan. Tapi kita cuba, lepas tu kita tengok jawapan teman-teman. Okey. Okey. So, berjaya juga habis pertemuan hari ni. So, insyaAllah sama juga kalau minggu depan kita buat sains, kita akan buat sama juga. Confirm memang tak ada pilihan, kena gabung sebab dua tak cukup forum. Kalau campur 7 sebab tak semua yang boleh datang. Okey. Jadi kita akan gabungkan juga. Nanti confirm mungkin yang betul-betul tu nanti yang dekat SPM saya akan buat untuk confirm saja. Itu soalan confirm lah. SPM korang kan belum ditetapkan lagi kan. Ada perubahan. Sebab yang tak best ni kalau SPM nanti tu korang punya SPM dia panjangkan hari. Dia panjangkan hari ni menyakitkan sebenarnya. Bukan seronok kan. Sebab lama penantian tu habis. Korang nak cepat habis ke? Korang nak lambat habis. Okay. So, terima kasih semua. So, nanti kita jumpa lagi minggu depan. So, selamat cuti. Okay, Terima kasih, Sir. Bye. Jumpa kat Mama. Terima kasih, Sir. Sir. Ya. Suruh ambil roti kat luar ya. Okay, ada roti kat luar. Ada orang belanja lagi ke? Lagi Tak, sampai maaf. roti. Aku memang belanja untuk semua kelas. Tak ada. Orang yang kat rumah tu jangan datang pula ambil Rugi lah. Okey. Okay.